Ya Allah ya Tuhan kami, malam ni sebenarnya ayah pagi ni dalam kawan minta nak buat ayah. Dulu nama ayah pesanan yang rajin merakam soal ayah waktu di surau tu. Itu ayah bukan boleh cakap ni ayah bebas. Jadi nasib baiklah dia orang foto. Jadi malam ini tadinya ayah bercakap tentang tarekat-tarekat yang Sultan Hayati. Jadi kita mesti faham di atas nama tarekat bermula daripada 4 tarekat asal. Tarekat Al-Samadiyah, Ahmadiyah, Sazaliyah dan Samaniyah. Kemudian sesudah 400 tahun wafatnya Nabi, bertumbuh tarekat-tarekat yang di atas dunia ini beribu-ribu macam. Itu tak kisahlah. Jadi bermakna di masa itu apabila bercambah banyaknya tarekat-tarekat ini di bawah oleh mursyid-mursyid masing-masing. Jadi di dalam itu sampai pada hari ini pula banyak penyelungan. Sebab itu ayah nasihatkan berhati-hati nak ambil tarekat. Sebab tarekat kalau kita ambil asal usulnya, satu amalan yang cukup tinggi dan cukup baik. Menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, zat kewajiban wujud yang bersifat laisa kamitslihi syai'un wa huwa mengucap zikir Allah di mana dapat kasih ada kepada Allah, dari kita junjung langit Allah, maka kita ucap oleh tasbih kita dengan zikir Allah, memuji kebesaran dia. Kemudian dalam kita memuji tadi, yang dipantangkan jenis tarekat, jenis apa pun kita ni belajar, jangan nak mencari zat Allah. Tak dibolehkan. Berapa tinggi kaji kita di 4 penjuru alam Tuhan ni, zat Tuhan tetap laisa kamitslihi syai'un wa huwa basir. Tidak seumpama zat Allah berasa sesuatu. Kalau yang itu sudah. Yang Tuhan suruh pertikaikan kepada kita, memandang kepada sifat asma if'al ajud. Jadi zat Tuhan tetap wujud. Kemudian selalu orang menyoalkan, adakah zikir Allah ini wajib ataupun sunat? Apa yang ayah tahu di waktu zaman sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai junjungan Allah, adakah wajib hamba-hamba Allah Muhammad ini berzikir Allah? Jadi bermakna dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus. Jadi dalam kitab Imam Ghazali pula, dalam kitab Imam Ghazali Ahya Ulumuddin, Hikam, Darun Nafis, Tasbih Asra, Darun Nafis, apa ni, kitab yang lain-lain, kitab Estovro di segi tasawuf, Imam Ghazali katakan menyebut nama Tuhan ini adalah wajib. Sebab dia lah kita 7 ke langit dan 7 ke bumi dan di antaranya, dan menjadikan sekalian manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan insan itu sebaik-baik kejadian. Jadi malam ni pada hari ini yang selalu orang datang ke rumah ayah merujukan, saya tak ada mahu menipu, tak mahu nak mengabui bantu orang ramai. Apabila datang di depan ayah, ayah mesti cakap apa yang ayah tutup dan apa yang guru terang kepada ayah di zaman 40-an dulu. Ayah belajar ni dulu zaman 40-an, dan ayah mengambil tarekat Ahmadiyah umur 16 tahun. Cuba mulanya tarekat ayah Ahmadiyah. Kemudian meningkat umur lebih kurang 20 lebih, apabila jumpa dengan mursyid kita Tuan Haji Abdul Wahab, dia datang kemari daripada Indonesia, baru ayah pula dibagi Naqsabandiyah. Sebab dia minta kepada ayah sebagai kawan dia untuk nak mengembangkan tarekat Naqsabandiyah di dahulu ni, sampai pada hari inilah yang tuan-tuan rasakan apa yang tuan-tuan ambil di surau tu. Bermula daripada ayah 2 orang dulu. Jadi sini saya membagi ingat kepada
Perhatian yang ada tarekat. Kita tarekat ini kita pegang asas. Sebab orang siapa boleh memuji nama kebesaran Tuhan hari-hari. Waktu dia bekerja, waktu dia nak tidur, waktu dalam salat. Salat tu maknanya kita waktu salat, mulut kita tetap membaca Fatihah, membaca surah, tapi hati bergerak dengan jalan zikir Allah. Itu pandai-pandai masing-masing bawa. Kemudian pada hari ini tumbuhnya tarekat-tarekat yang tuan-tuan dengar. Saya tak boleh kata tarekat orang tak betul, tarekat kita saja yang betul, tak boleh macam itu. Tapi pendapat ayah, sesudah kita masuk satu kelompok tarekat tu, baru kita tahu di segi pelajaran syariat dia macam mana, tarekat dia macam mana, hakikat dia macam mana, makrifat dia macam mana. Jadi di segi kajian tasawuf, apabila sebut syariat, tarekat, hakikat, makrifat, ini kaji tinggi. Di segi syariatnya macam mana kita beramal, orang tarekat ni. Di segi tarekatnya macam mana kita beramal. Di segi hakikatnya macam mana kita beramal. Di segi makrifatnya macam mana kita beramal. Di segi syariatnya, kita tak boleh meninggalkan langsung apa yang dibawa oleh Rasul dengan cara wahyu yang menerima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimi'rajkan Rasul ke langit, membawa sunnah semayang turun ke bumi. Ya. Jadi zikir Allah ini yang sebenarnya, dengan ayah tahu, sebab dia kata Imam Ghazali macam diwajib menyebut nama Tuhan. Tak pernahlah kita jumpa sakit. Sakit yang betul-betul teruk, kita dah tak boleh bangun semayang, kita tak boleh ambil wudu, najis keluar selalu. Jadi di masa itu apa nak kata? Ayah dulu memang ayah cari daripada ahli ulama, kira nak ngelak juga rasanya. Semayang dia takut boleh tinggal. Yang sebenarnya apabila dia baca-baca pada ahli ulama, ayah jumpa buat rujukan, semayang dia tak ada hukum qada. Dia sebenarnya ini hukum qada cuma dalam fiqh saja, tak ada qada. Jadi dalam tak ada qada tu, itu masing-masing punya individu lah. Antara kita dengan Allah SWT, dia maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Sebenarnya ayah tak berkenan dengarnya adik-adik tarekat ni, termasuk anak bina ayah sendiri di sini pun. Itu pasal mana yang datang ke rumah ayah ni buat rujukan, ayah berani. Berani macam mana tu sebab tuan-tuan dah masuk dalam rumah ayah. Ayah bertanggungjawab. Bermakna tuan-tuan lepas daripada rumah ayah, apa yang ayah nasihat, ada tu pulang. Ini salah satu. Kalau siapa boleh selepas bai'ah tarekat itu, apa dibagi kepada dia ucapan dia? Tak lain tak bukan zikir Allah dilatih pada qalbi. Itu buat permulaan. Kemudian kalau dia rajin masuk ke suluk ke sini, diubah latih pada roh. Kemudian khafi, al-khafi, sir, nafsun natiqah, kulli jasad. Kemudian ada 4 muraqabah lagi. Kalau tak dia rajin beramal. Jadi sebenarnya kita walau suluk macam mana pun, itu bukan nak kejar makam itu. Jangan salah faham. Bukan nak kejar daripada latih pada begitu nak naik bersolok yang ni naik latih pada roh, lepas tu naik khafi, al-khafi, sir, nafsun natiqah sampai kulli jasad. Yang cerita saya kulli jasad saja 32 tahun baru dia ubah ego. Itu dia cerita dia. Jadi tak ada ingin nak ubah. Jadi kalau begitu orang yang latih untuk qabli, dia patut bersyukur kepada Allah SWT. Jangan dikatakan latih untuk qabli itu rendah. Tak apalah, dah di bai'ah, di bersih itu latih untuk qabli itu, kita beramal dengan cara baik. Kemudian tak ada pula taksub, tidak pula berloyo. Itu dia. Itu ayat tu kan. Bermakna masa dia ingat. Kita kena selalu mensyahadah kepada Tuhan, kemudian munajat ilahi anta maksudi wa ridha maksudi. Itu mukalamat dipegang. Jadi kalau kita ambil di makna situ ilahi anta maksudi wa ridha maksudi, wahai Tuhanku, engkau yang kumaksud, keredaan engkau yang kutuntut. Dia berjalan dari zikir Allah. Tapi orang ahli tarekat hari ini, ayah dengar, berani ayah cakapkan. Sebab dah datang buat rujukan kepada ayah. Orang Arkam 2-3 band datang ke rumah ayah. Orang tarekat dari Johor, dari Singapura datang buat rujukan kepada ayah. Ayah berbetulkan macam mana cara ayah menuntut dulu di zaman 40-an. Sebab guru di zaman 40-an ni, dia tak banyak lemah. Sebab itu ayah nak berceloteh panjang firman Allah, hadis Nabi, hafal ni nak bagi tahu ketentuan ayah tak pandai. Sebab di zaman 40-an ni, di zaman Abdullah Fahim,
Ayah pergi menuntut dia di Kepala Batas Datuk Abdullah Badawi sekarang. Kemudian Datuk saya pula menuntut pada Habib Noh kerja pendek juga. Tuan Daud Bukit Abai, Tuan Daud Teluk Ensin, ayah jumpa. Bukit Abai tu tak jumpa lah, dia dah meninggal lama lah. Tapi Tuan Daud yang Teluk Intan tu ayah jumpa lah. Kemudian Tuan Aziz di Pendang, waktu Sarah Semut, ayah jumpa. Buat rujukan. Apa yang kita waktu tua tinggal kan, sesudah Datuk saya mati, ayah saya mati, mak saya mati, saya bawa benda-benda ni buat rujukan sama ada betul tak betul. Kalau begitu ayah berbuat hati lah. Dia bercakap terang je, benda itu benar. Jadi pengacau orang tarekat ni lebih malam lagi kepada orang yang tak ada tarekat. Ini mau jaga. Jadi kalau kita boleh berpegang daripada awal, setelah dibe'ah oleh Mursyid Khatib Abdul Qadir itu, kemudian bermula daripada apa yang kita menajatkan, ilahi sama tuli waridha kama tulubi, kemudian berjalan segala apa juga syariat, berikhtiar sebagai hamba Allah, menyerahkan benda ini kepada Khalik, iaitu orang yang menjadikan 7 tala langit dan 7 tala bumi di antaranya. Itu dia. Tapi dia tidak. Di dalam dia zikir Allah tu, dia berkehendak karena itu dia nak jadi khalifah. Itu dia. Di dalam dia masuk suluk berzikir Allah itu, walau naik murakabah, walau naik apa pun, dia berkehendak kamu boleh jadi kebal. Di dalam waktu 4-5 kali dia masuk suluk, dia minta aku boleh mencairkan besi. Tak kena aku ditangkap masuk je, maksudnya cair besi tu boleh keluar. Ataupun aku dia boleh terbang ke udara. Jadi ayah baca dalam amaran-amaran syekh-syekh tarekat dalam kitab besar-besar, orang yang peminta macam ini, ahli tarekat ini, kemungkinan sudah didapat oleh syaitan. Ini tuan-tuan pegang betul dia. Jadi kalau itulah niat kita suluk, niat kita zikrullah walau tak suluk pun, kalau ada terbayang yang macam itu, tak boleh pakai. Sebab Tuhan tak suruh begitu, Nabi tak suruh begitu. Kalau nak ikut benar-benar Rasulullah punya tarekat, tak ada khafiat. Bermula nama dia daripada At-Tariqatul Ma'rifatullah. Itu saja. Tarekat yang dipegang Rasulullah tu untuk mencari makrifah kehadrat Allah SWT yang mencipta seluruh manusia, mencipta 7 tala langit dan 7 tala bumi. Ini ayat nasihat. Jadi kalau ada lah unsur-unsur yang ayah kata tadi, nak minta terbang ke udara, boleh mencairkan besi, berjalan ke hayat, ayah baca dalam satu matlamat, nama syekhnya ayah dah lupa. Jadi orang yang permohonan dia minta macam ini ahli zikrullah, kemungkinan orang-orang ini telah ditakluk oleh syaitan. Itu jaga baik. Jadi kalau kita berpegang kepada ilahi antara maksudnya waridha kama tulubi, kita sebagai hamba ni kita makhfiah. Apa patut diri kita mencari mata sebagai hamba, kita mesti tahukan diri kita hamba. Ada Khalik, orang yang memerintah. Kita berserahlah kepada dia. Apabila kita buka dan kita tasawuf mengatakan Allah itu hampir sebagai khalqum dengan amrih. So kamu matikan mata putih, begitulah hampirnya disebut dalam kitab Imam Ghazali. Kalau begitu, hampirnya tidak bersatu, jauhnya tidak berandal. Kalau begitu, apa juga permohonan kamu yang kamu tersedik dalam hati senobari kamu, bermakna benda itu akan makbulkan. Tapi dengan syarat, itu dia pula. Kamu sebenar-benar mau patuh undang-undang ketuhanan sebagai hamba. Bukan nak makin repit je. Sebab itu kita jenuh beramal, makbul jauh ke Allah. Macam mana nak makbul? Semayang kita tak ada semayang cara baik, zikrullah kita tak ada zikrullah cara baik. Sebab dalam matlamat ahli zikrullah ni tadi, dia mesti duduk nombor satunya di makam la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita terjemahkan sikit depan dekat Melayu, bahawasanya manusia ni satu zarrah tak ada kuasa bagi dia, walau zahir walau batin. Jadi benda yang dia kata tadi, fakir, miskin, dhaif, hina, benda ini kita bawa ke mana pun tak boleh dijadikan modal. Tak ada kekuatan bagi kita. Jadi siapa yang kuat? Ialah Allah SWT. Jadi kau dah tahu dia yang kaya, dia yang kuat,
Di situlah kita tempat menghadirkan apa juga niat kita. Innamal a'malu binniyat yang dipesan di Rasulullah SAW itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kerja kita tadi mengikut manifesto apa yang Tuhan suruh kita buat. Apa yang Tuhan larang kita tinggal. Apa yang Nabi suruh itu kita buat. Apa yang Nabi tegur itu kita tinggalkan. Jadi orang yang zikir Allah ni kalau dia boleh bawa dengan cara apa itu, insya-Allah mudah-mudahan dia rasakan mendapat rahmat. Jadi rahmat Tuhan ni kita tak tanya. Apa dia nak bagi wallahu a'lam. Ayah daripada umur 15 tahun lagi dia biarkan Ahmadiyah. Budak-budak umur dekat 22 tahun, 25 tahun begitulah lebih kurang ayah dah lupa dah. Dia biarkan pula gerakan Ahmadiyah. Termasuk pada malam ini berdepan dengan tuan-tuan ni umur ayah dah 80. Kalau begitu ayah syukur. Itulah benda yang gamaknya Tuhan bagi kepada ayah. Nombor satu, umur panjang. Sudah 80 dah. Kemudian penyakit tak banyak. Ayah tak ada menderita macam orang lain. Kalau orang boleh jalan, ayah boleh jalan. Kalau orang boleh makan, ayah boleh makan. Kalau orang boleh tidur, ayah boleh tidur. Bagailah itulah rahmat bagi ayah. Jadi kita kena tunggu yang macam itu punya. Jangan kita tanya apa Tuhan nak bagi. Kita jalan tugas kita, apa pesanan Tuhan, macam mana cara beramal. Lalu kita beramal, kita tanya guru. Semayang ni Tuhan, kalau nak khusyuk dan tawaduk macam mana? Dia apabila kita sebut khusyuk dan tawaduk ni tadi, memang payahlah orang nak dapat makam itu. Sebab orang yang dapat makam khusyuk dan tawaduk ni, Lata'il yang ayah bilang tadi daripada Latif Taqabi, Latif Atur Hafi, Al-Hafi, Sin, Nafsun Natiqah, Puli Jasad, ada 4 murakabah. Semuanya bersih. Lata'il yang 78 dia tadi, semua bersih. Sebab itu kalau ayah tak silap, dalam peperangan syahid Rasulullah tu 5-6 kali itu, apabila satu masa dia duduk berehat, seorang daripada askar dia bertanya kepada dia, wahai junjungan Nabi Allah, berapa seksa dan dahsyatnya kita peperangan yang telah berlaku sesudah ini. Adakah yang lebih dahsyat di depan? Jawab Rasulullah ada. Dan sahabat dia kata, apa nama negeri itu? Terus Rasulullah tunjuk. 4 sagi dia kata dia. Ada situ lisi dia, Latif Taqabi, Latif Atur Hafi, Al-Hafi, Sin, Nafsun Natiqah, sampai ke Puli Jasad. Itu di tempat tu. Betul sangat tak ada. Jadi hari ini kita, ya sebenarnya tuan-tuan tak merasa berperang. Tak ada apa-apa benda yang nak mengacau kita. Dengan cara musibah daripada macam-macam dunia-dunia luar tu. Kita terlepas daripada itu. Tapi malam ni pula, terlepas yang macam itu, yang diharap di Rasulullah dengan sahabat-sahabat tu, kita dapat yang lain pula. Dapat yang mana? Rakyat Izzati. Ini mujahid. Dibisiknya telinga, kita terima. Dia baginya pandang dengan mata, dia bawanya fotostat, kita terima. Dimasuknya ke dalam otak pemikiran, kita terima. Jadi kalau itulah ahli zikrullah yang menghayati zikrullah, tak boleh beriman dengan cara teguh memegang ketuhanan, bersifat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya aku melainkan Engkau ya Allah Tuhanku, aku serahkan zahir batin aku kepada Engkau. Jadi cara dia baru yang benda ini boleh lari. Dia sebenarnya orang alim. Alim dia bukan calang-calang. 40,000 tahun mengajar di syurga. Anak murid dia malaikat. Anak murid dia jin. 14,000 tahun mengelilingi aras. Nak main? 20,000 tahun mengajar dalam dunia. Anak murid dia jin, malaikat, manusia. Sudahnya dia ke mana? Apabila dijatuhkan hukum kepada dia, sudahnya turun ke bumi pecah dua. Sebelah jin kafir, sebelah jin Islam. Yang datang nak mengharum kita ni, kita tak boleh nyalahkan dia. Telinga ayah sendiri dengan makciknya, ayah dengar satu khatbah hari Jumaat di Madinah. Duduk bawah payung. Ayah ada kawan satu budak Kelantan. Dia jadi mutawir. Bayar dengar. Apa kata dia Arab yang khutbah? Kalau tuan-tuan agak kamu mengatakan iblis dan jin yang datang sendiri mengharung tuan-tuan, silap. Jangan marah dia. Ya sebenarnya yang datang dari tuan-tuan ni, tuan-tuan hantar kad macam kita jemput orang kahwin tu. Baru dia datang. Baru dia masuk dalam tubuh kita. Baru mempengaruhi apa juga jiwa kita.